Hadis ini adalah hadis sahih daripada Amir bahawasanya An-Nu'man Ibnu Bashir telah menceritakan kepadanya bahawasanya bapanya pernah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, yakni ayahnya, telah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memohon untuk engkau menjadi saksi bahawa aku telah memberi An-Nu'man itu dan ini." Jadi ayah ni tadi, dia minta Nabi SAW untuk jadi saksi bahawa dia menghibahkan, nak dihadiahkan kepada anaknya itu Nu'man, itu dan ini itu adalah harta-harta yang disebutkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Bismillahi ma syaa Allah la quwwata illa billahi ma syaa Allah. Kullu ni'matin min Allah ma syaa Allah. Al khairu kulluhu biyadillah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kita rafakkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita bersama-sama pada tengah hari ini beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala, menantikan masuknya waktu salat fardu Jumaat minggu yang ketiga daripada bulan mulia, bulan Ramadan Al-Mubarak yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sentiasa kita mendapatkan bahagian daripada kerahmatan, keberkatan, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita, khususnya ketika kita berada di Ashril Awakhir, 10 hari yang terakhir daripada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kebaikan kepada kita, diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada amalan kita. Duduknya kita sementara kita menantikan masuknya waktu salat, sama-sama kita dengarkan sedikit tazkirah daripada hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Salam. Qala akhbarana Abdul A'la ibn Abdul A'la al-Qurashi an Dawud ibn Abi Hind an Amir anna Nu'man ibn Bashir haddathahu anna abahu intalaqa bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yahmiluhu faqala ya Rasulullah inni ushiduka anni qad nahaltu Nu'man kadha wa kadha. Faqala akulla waladaka nahalta? Qala la. Qala fa ashhid ghairi. Thumma qala alaysa yasurruka an yakunu fil birri sawa'a? Qala bala. Qala fala idhan. Qala Abu Abdullah al-Bukhari laysa syahadatu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsatan. Hadis ini adalah hadis sahih daripada Amir bahawasanya An-Nu'man Ibnu Bashir telah menceritakan kepadanya bahawasanya bapanya pernah mengajaknya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia, yakni ayahnya, telah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memohon untuk engkau menjadi saksi bahawa aku telah memberi An-Nu'man itu dan ini." Jadi ayah ni tadi, dia minta Nabi SAW untuk jadi saksi bahawa dia menghibahkan, nak dihadiahkan kepada anaknya itu Nu'man, itu dan ini itu adalah harta-harta yang disebutkanlah. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah semua anak-anakmu engkau beri?" Dia menjawab, "Tidak." Rasulullah SAW bersabda, "Kalau begitu engkau carilah saksi yang lain selain dari aku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda,
tidakkah engkau suka jika mereka itu sama dalam berbakti? Dia menjawab, bahkan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika demikian jangan engkau lakukan begitu. Maksudnya jangan bagi pada seorang saja. Dia tadi nak bagi pada Nu'man saja dan dia minta Nabi jadi saksi. Ya. Jadi Nabi kata anak-anak lain bagi sama tak? Dia kata tak. Dia mungkinlah ada favoritism lah kan. Ada anak dia yang dia mungkin berkenan lebih ataupun sebenarnya keadilan daripada sudut itu perlu diberi. Ya. Mungkin kasih sayang tak sama. Ya. Antara anak-anak nak berikan kasih sayang itu secara sama rata, maksudnya kecenderungan hati itu adalah suatu perkara yang mustahil. Ya, sebab sifatnya, karakternya mungkin berbeza-beza. Ya, anak kita yang banyak tolong kita, yang senangkan urusan kita, ya mestilah ada yang kita rasa lebih perhatian yang diberikan. Tetapi dalam bab nafkah, dalam bab perkara-perkara zahir, ya, daripada kasih sayang, harta dan sebagainya, itu kena bagi. Ya, kita tak boleh nafikan hak mereka. Ya, tetap kena dia bagi. Akan tetapi kecenderungan itu mungkin sukarlah ya, untuk dibagi sama rata. Jadi Nabi SAW ajar bagi tahu, kalaupun kamu ada favourite pada salah seorang pada anak kamu, janganlah semua harta bagi pada dia seorang saja. Yang lain-lain tu macam mana? Kamu tak ada bagi ke? Dia kata tak ada. Jadi dia minta pula Nabi jadi saksi. Nabi kata tak boleh lah. Kamu cari orang lain lah kalau begitu. Ya, jadi Nabi bersabda, engkau pun suka kan kalau anak-anak tu pun sama semuanya dalam berbakti. Kamu pun tak nak kalau anak ada 10, seorang je yang bakti pada kamu, 9 lagi tu tak berbakti. Kamu nak macam tu? Tak nak. Tentu kamu pun nak semua anak-anak kamu berbakti kepada kamu. Jadi dia pun kata, yalah memanglah dia nak semua. Jadi Nabi kata, jangan buat macam tu lah. Jangan bagi seorang je. Bagilah sama rata yang lain juga. Dan Imam Bukhari telah berkata, persaksian dari Nabi bukanlah suatu rukhsah. Jadi maksud di sini adalah Nabi SAW tak nak jadi saksi terhadap suatu perkara yang bakal menimbulkan perpecahan. Kalau Nabi setuju jadi saksi, katalah meninggal sahabat ni, ya, kemudian nak diagih harta kepada anak-anak dia. Ketika dia agih harta, dia kata, dak, korang semua tak dapat. Yang dapat Nu'man seorang je. Mana boleh? Siapa saksi? Tu saksinya Rasulullah. Jadi kuat sikit. Nak buktikan maknanya apa yang bapa ni buat tadi betul, iaitu dia bagi pada seorang saja anak dia nak ambil Rasulullah supaya jadi saksi. Jadi kuat sikit. Jadi kalau itu berlaku, maka akan timbul pergaduhan, perpecahan di antara adik-beradik dalam bab harta tadi, dan akhirnya siapa yang akan dipersalahkan? Yang akan dipersalahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi boleh jadi saksi yang mencetuskan perbalahan di antara kita adik-beradik? Kan hak kita mana? Adik-beradik patut dapat. Macam mana pula Nabi boleh jadi saksi pada suatu perkara yang menyebabkan ketidakadilan kepada penunaian hak kepada anak-anak yang lain? Jadi Nabi tak nak jadi saksi untuk timbulkan perpecahan tadi. Jadi keburukan pada keluarga itu, kan? Hatta Imam Bukhari sebut di sini, ya, persaksian Nabi bukanlah rukhsah. Maksudnya kalau pun Nabi bagi, maknanya itu tidak sepatutnya menjadikan itu satu perpecahan ataupun bukan jadi sebab lah untuk tidak berlakunya pergaduhan. Gaduh akan jadi juga kalau pun Nabi yang jadi saksi tu, maknanya adik-beradik tu tetap akan jadi juga pergaduhan tadi. Bahkan mungkin jadi lebih teruk. Macam mana keadaan dia boleh jadi lagi teruk? Ya, kalau yang dipertikaikan tadi bab persaksian saja, maksudnya macam mana boleh Nabi jadi saksi pada perkara yang macam ini? Satu saja. Kalau yang dijadikan pada adik-beradik tadi, dia terus melibatkan sifat ketidakpercayaan kepada seorang Nabi, yang tu lagi berat lah. Maknanya pasal mungkin kebencian dia pada pengagihan harta yang dilakukan oleh ayah dia saja, yang asalnya adik-beradik tadi tak suka. Tapi sebab Nabi dah terlibat di situ, jadi yang dibenci itu bukan bab pengagihan harta itu, tapi yang dibenci itu adalah Rasulullah SAW. Yang itu lagi teruk. Mana boleh seseorang umat untuk mereka membenci kepada baginda Rasul SAW. Bahkan kewajipan untuk mengasihi, mencintai,
mentaati kepada Nabi SAW itu adalah jadi satu kewajipan yang utama, kan? Taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi itu bercanggah lah dalam bab ketaatan dan keadilan. Jadi Nabi kata, kalau kamu ndak juga buat macam tu, kamu cari saksi lain, jangan libat aku lah. Kan? Jadi dalam mazhab Hanafi, hibah untuk menghalang anak-anak lain mendapatkan harta, hukum dia sah. Itu dalam mazhab Hanafi, tetapi berdosa. Dia ada benda yang libat, sah batal satu benda, dosa pahala satu benda. Jadi dalam mazhab Hanafi, kalau ayahnya tadi buat juga macam tu, dia bagi pada anak, mana hibah tadi berlaku, dan anak-anak lain memang tak ada hak nak dapatkan harta tu, maknanya dia sah, tapi berdosa ayah tadi buat macam tu, kerana dia telah menafikan hak anak-anak dia yang lain. Bab yang ke-52, babu birril abi liwaladihi, bab pada menyatakan berbuat baik seorang ayah kepada anaknya. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Ibnu Makhlad an Isa bin Yunus anil Wassafi an Muharib ibn Ditharin an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala innama sammahumullahu abraran li'annahum barrul aba'a wal abna' kama anna liwalidika 'alaika haqqan kadzalika liwaladika 'alaika haqqun. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau telah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menamakan mereka dengan al-abrar. Allah menamakan mereka dengan abrar, yakni orang-orang yang baik. Kerana sesungguhnya mereka telah berbuat baik kepada ayah-ayah mereka dan anak-anak mereka. Jadi orang yang buat baik dengan keluarga, dengan usul dan dengan furuk. Usul atas, furuk bawah. Maknanya ayah-ayah mereka, pakcik-pakcik mereka, datuk-datuk mereka tu yang belah atas kita lah. Keluarga yang belah bawah kita, anak-anak kita, anak saudara kita, cucu-cucu kita, yang itu yang sebelah bawah. Mereka ini digelar apa? Al-abrar, yakni orang-orang yang berbuat baik. Sebagaimana bahawasanya bagi ayahmu mempunyai hak ke atasmu, demikian juga bagi anakmu mempunyai hak ke atasmu. Jadi ayah pun berhak dapat hak daripada anaknya, begitu juga anaknya berhak mendapat hak daripada ayahnya. Dan biasanya bila kita dah dewasa, dah berkahwin, dah beranak, kita akan jadi tengah-tengah. Tengah-tengah tu maknanya ada dua hak yang patut kita tunaikan. Kita jadi anak kepada bapa kita, maka kita perlu tunaikan hak anak kepada bapa. Kita juga jadi bapa kepada anak-anak kita, maka kita kena tunaikan hak anak-anak kita kepada kita. Maka kita jadi tengah-tengah. Kan? Dan sebenarnya hakikat dia, tuntutan bagi ayah untuk melaksanakan adab lebih lagi daripada anak diajarkan adab kepada ayah. Sebab anak-anak ni memang biasanya dia pandai hormat ayah dia. Dia akan dididik oleh ibu dia, oleh guru dia di sekolah dan sebagainya. Biasa anak pandai hormat ayah, itu perkara biasa. Tetapi jarang-jarang sekali ayah itu beradab dengan anak. Maksud beradab tadi adalah dia hormati anak, iaitu dia tunaikan hak anak dia tadi. Macam kisah Sayyidina Umar yang pernah kita ceritakan pada bulan yang lalu kan. Zaman Umar, seorang ayah dia mengadu anak dia kurang hajar pada dia, tak pandai hormat dia. Jadi panggil, Sayyidina Umar panggil anak dia. Bila panggil anak dia, dia tanya, kenapa kamu buat macam tu kepada ayahmu? Kamu tidak hormat kepada ayahmu. Bukankah kamu telah diajarkan adab kepada ayahmu? Untuk ayahmu itu berhak mendapatkan penghormatan daripada kamu sebagai anak. Jadi anak dia tanya kepada Sayyidina Umar, wahai Amirul Mukminin, apakah anak itu ada hak terhadap ayah dia? Mana saya itu hak ayah saya patut dapat penghormatan saya. Saya ni ada tak benda yang saya patut dapat hak saya daripada ayah saya? Sayyidina Umar kata ada. Ada. Yang pertama, dipilihkan ibu yang baik, kata Sayyidina Umar. Yang kedua adalah diberikan nama yang baik. Dan yang ketiga adalah diajarkannya Al-Quran. Diajarkannya Al-Quran. Maka kata anak tadi, yang ayahnya mengadu kepada Umar tadi, yang dipanggil, kata anaknya, ayahku tidak pernah memberikanku ketiga-tiganya.
Ibuku adalah daripada kalangan hamba kepada orang Majusi. Maknanya main petik je mana-mana lah kalau istilah kita jumpa tepi jalan. Jadi kan, tak ada diselidik-selidik latar belakang, keluarga, akhlaknya macam mana apa semua. Janji mana ada, sapu saja terus buat jadi bini. Ya. Yang kedua adalah ayahku tidak menamakanku dengan nama yang baik. Ya. Nama dia bagi nama apa? Qurfusa. Itu apa, Juan, dia bagi nama Juan. Juan ni kumbang hitam. Kumbang hitam tu kalau kita apa, kumbang busuk tu, kan, dia bagi nama anak nama yang tak elok. Dan yang ketiga, apatah lagi, dia tidak pernah mengajarku ataupun mendidikku dengan Al-Quran. Kita ayah-ayah kalau tak pandai mengaji, jangan biar anak kita tak pandai mengaji, dihantar dia pergi ngaji. Kalau bukan kita yang ajar sendiri, paling besar pahala kalau kita boleh ajar anak kita sendiri mengaji. Paling kurang pun alif bata dia atau surah Fatihah dia, biar kita yang ajar. Itu pesan almarhum Syekhna Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kan Syekh pesan, kalau boleh alif bata dengan surah Fatihah tu, jangan sak pada guru agama, guru kafar. Biar kita ajar anak kita sendiri. Sebab apa? Besok dia membesar, dia balik, dia cukup umur, dia akan solat. Dan biar dia solat, setiap kali dia solat tu, pahalanya dapat ke kita, bukan dapat ke cikgu dia. Pasal solat 17 rakaat, sehari semalam, setiap rakaat dia wajib baca surah Fatihah. Kalau dia pandai baca surah Fatihah tu kerana kita, gurunya, maka pahala daripada setiap kali dia baca surah Fatihah tu dapat pada kita yang mengajarkan dia surah Fatihah. Setiap kali dia pandai baca Quran, alif bata tu yang ajarkan dia tu kita. Jadi setiap kali dia pandai baca Quran tu, pahalanya dapat pada kita, orang tua dia yang mengajar. Ya, cikgu kafar tu dia beribu dah anak murid dia, setiap tahun beratus-ratus. Satu kelas aja dia pegang 40 orang. Janganlah pahala semua dia bagi ke dia saja, sap semua ke guru kafar tu. Kita dulu didik anak kita dengan Al-Quran, walaupun basic dia. Kan nak dapat tambah lebih-lebih lagi mungkin sukarlah, kita bukan pandai sangat Quran. Tak apalah, nak diajar dia hafalan, nak diajar dia tajwid, baca elok-elok. Kalau kita tak pandai tajwid, nak ajar anak baca bertajwid, hantarkan dia ke guru tajwid. Jangan tak dididik dia dengan Al-Quran. Jadi tak pernah diajar anak dia Quran. Jadi ketiga-tiga tadi, Sayyidina Umar pun pandang tajam balik pada ayah yang mengadukan anak dia tak beradab tadi. Dia kata pada Umar, sesungguhnya engkau terlebih dahulu telah menderhaka kepada anakmu sebelum anakmu menderhakaimu. Kan kamu dulu tak bagi hak dia. Sekarang dia menderhakai kamu. Kamu dulu yang telah tidak menunaikan haknya. Anak kamu derhaka kepada kamu sekali, tapi kamu telah menderhaka kepada anak kamu berkali-kali. Sebab itu tuntutan bagi seorang ayah untuk laksanakan adab, menunaikan hak, itu lebih lagi daripada anak tadi diajarkan adab ataupun menunaikan hak. Kerana anak-anak kebiasaannya kok mana pun orang akan didik dia untuk supaya beradab, menghormati. Tapi ayah-ayah ni jarang orang peringatkan dia bahawa anak-anak itu adalah amanah bagi dia. Kita pun diperingatkan waktu kahwin aja, waktu kahwin pun diperingatkan waktu khutbah nikah tu, hak-hak suami, hak-hak isteri. Kan hak-hak anak-anak tak disebut waktu khutbah nikah. Lepas tu langsung tak cari ilmu tentang munakahat, tentang fiqh usrah, fiqh kekeluargaan, langsung tak pernah ambil tahu dah. Last kali waktu dengar khutbah nikah ajalah. Kan itu pun tak ada cerita tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak dan sebagainya. Dia penting untuk seorang ayah, dia mendalami, hadirlah ke masjid-masjid, surau-surau, tempat-tempat yang dibaca fiqh hubungan kekeluargaan, untuk kita fahami berkenaan munakahat dan sebagainya, khususnya tentang tarbiyatul aulad, pendidikan kepada anak-anak. Kerana anak-anak ni adalah aset kita dunia akhirat. Bab yang ke-53, babu man la yarhamu la yurham. Bab pada menyatakan siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala qala haddatsana Muawiyah bin Hisham an Syaiban an Firasin an Atiyah an Abi Sa'id radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala
Man la yarham la yurhamu. Daripada Atiyah, daripada Abi Sa'id radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesiapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Yang ini kaedah umum. Kaedah umum. Ya. Siapa yang tidak mengasihi maka dia tidak dikasihi. Sebahagian ulama menyatakan siapa yang tidak mengasihi makhluk yang Allah Ta'ala jadikan di sekelilingnya, maka dia tidak mendapatkan juga belas kasihan, rahmat daripada makhluk di sekelilingnya. Orang-orang di sekeliling kita. Kalau kita tak sayang ayah kita pun tak sayang kita. Kita tak sayang bos kita pun tak sayang kita. Kita tak berikan sesuatu kepada sahabat kita pun tidak akan berikan sesuatu daripada belas kasihan, kasih sayang mereka kepada kita. Sebahagian ulama menyatakan bahawa man la yarham khalqallah, siapa yang tidak mengasihi makhluk Allah, la yarhamuhullah, dia tidak dikasihi oleh Allah. Maknanya Allah Ta'ala letak syarat, kamu kalau nak dapat kasih sayang aku, kamu kena sayang dahulu makhluk-makhluk aku, ciptaan-ciptaan aku. Kalau nak kasih sayang Allah, maka kena sayang makhluk-makhluk Allah. Allah letakkan syarat itu. Antara contohnya hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, ridallah fi ridal walidain. Reda Allah itu terletak pada reda kedua ibu bapa. Kamu berjaya gembirakan mak ayah kamu, maknanya Allah gembira, yakni Allah reda. Ya, kalau kamu buat mak ayah kamu terguris, ya, maka di sana kamu mendapatkan kemurkaan daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tengok, mak ayah kamu gembira, Allah reda. Mak ayah kamu sedih, terluka kerana kamu, maka mak ayah Allah Ta'ala akan murka. Diletakkan begitu, kan? Jadi kalau kaedah umum dia, kita dapat fahami bahawa apa yang kita beri, itulah yang kita akan dapat. Man la yarham la yurham, siapa yang tidak mengasihi dia tidak dikasihi, maka mafhum mukhalafah dia, apa yang kita beri, itulah yang kita dapat. Kalau yang kita bagi itu kasih sayang, maka yang kita akan dapat semula adalah kasih sayang. Orang kan secara dasar asas dia pun macam tu. Kita orang buat baik dengan kita, kita suka tak? Kita suka. Disebabkan kita suka, maka kita pun akan buat baik balik pada orang yang buat baik pada kita. Itu memang sangat simple. Kan, sangat simple. Jadi bila disebut khalqallah, ciptaan Allah Ta'ala, kasih sayang ini, rahmat ini, dia umum, termasuk bukan saja kepada manusia yang ada di sekeliling kita. Manusia sekeliling ramailah. Kan? Di rumah kita ada mak ayah kita, ada adik-beradik kita, ada anak-anak kita, ada pakcik-pakcik kita, ada makcik-makcik kita, datuk nenek kita, ada anak-anak saudara sepupu sepapat kita. Itu banyak, kan? Di rumah ataupun di keluarga. Keluar sikit daripada rumah, kita ada jiran kita, 40 rumah ke depan, 40 ke belakang, 40 kiri, 40 kanan. Maksudnya sekampung tu 40, dah 160. Kan, sebenarnya sekampung, orang kampung kita, masyarakat kita nak kita rahmati, kasihi, kesiankan, kita muamalah dengan mereka dengan muamalah yang baik. Pergi kerja, pagi-pagi pukul 8 dah pergi kerja, kita ada orang-orang yang kita bermuamalah di tempat kerja kita, ada kawan sekerja, ada bos, ada pekerja, kan, ada majikan, ada pekerja kita, kemudian ada klien, ada pelanggan, customer. Itu semua adalah orang-orang yang kalau kita berikan kebaikan, maka akan diberikan kebaikan semula kepada kita. Kalau orang meniaga, orang meniaga ni takkan dapat niaga kalau tak ada customer. Jadi kalau sesuatu urusan yang customer tu dilayan dengan tidak baik, maka kalau orang meniaga confirmnya, situ bagi sebis tak boleh pergilah. Produk dia pun tak apa-apa, layanan dia pun tak apa-apa. Memang the first and the last lah kita pergi ke situ, dan kita takkan pergi dah. Orang akan tengok, orang akan nilai bukan saja kualiti produk, tetapi juga servis yang kita berikan, layanan, manis muka, semua tu mainkan peranan bagi orang yang ada customer. Dan Islam telah mengajarkan yang baik-baik semuanya. Layyinul kalam, kan, cakap yang lembut. Dalam fiqh muamalat juga kita belajar bagaimana setiap urus niaga tidak ada gharar di dalamnya. Gharar itu unsur-unsur penipuan, unsur-unsur tidak jelas yang akan menzalimi kepada pihak-pihak yang lain. Itu berlaku dalam muamalat Islam.
Islam itu datang hukum-hukumnya untuk membela kepada orang-orang Islam, ya, baik daripada sudut orang yang berjual itu dapat hak dia, orang yang membeli, pengguna pun akan dapat hak dia. Kan itu semua adalah bahagian daripada keindahan hukum-hukum Islam. Jadi apa namanya, muamalah kita tadi tu, dalam setiap urusan tadi tu, maknanya dengan setiap orang-orang tadi tu, kaedah mudah asal dia itu je. Man la yarham la yurham. Kalau kita tak ada belas kesian pada orang, orang pun tak ada belas kesian pada kita. Itu saja. Kan kita mengharapkan bahagian daripada kehidupan kita ni, kita nak rahmat. Orang yang dia tak rahmat pada orang pun, dia tak harap kalau dia tidak dirahmati oleh orang. Maksudnya begitu kan. Macam mana nak cakap tu? Contoh dia. Contoh dia orang yang maknanya memang tak beradab dengan orang, atau orang jahat lah, kita kata senang, akhlaknya buruk. Orang yang akhlak buruk pun dia tak mau dia jumpa orang buat akhlak buruk dengan dia. Kan orang yang rajin maki orang, walaupun dia suka maki orang, tapi apakah dia suka dimaki? Tak. Kalau orang maki dia pun dia marah juga. Kan? Walaupun dia suka, orang yang suka pukul orang, dia tak suka apabila dia dipukul. Tak ada orang yang suka begitu. Jadi kaedah mudah dia, man la yarham la yurham. What you give, you get back. Kan, apa yang kita bagi, itulah yang kita akan dapat semula. Wa bihi ilahi qala hadatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abu Muawiyah anil A'mash an Zaid bin Wahb wa Abi Tabyan an Jarir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yarhamullahu man la yarhamun nas. Dalam riwayat yang lain daripada Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala tidak mengasihi sesiapa yang tidak mengasihi manusia. Jadi bila Nabi SAW sebut manusia, mengasihi manusia ni umum ya. Umum, bukan kasihkan orang baik saja. Orang baik, orang jahat, semua kena kasih. Orang maksiat, orang taat, semua kena kasih. Orang Islam, orang kafir, semua kena kasih. Ya, bila disebut an-nas, manusia, maka semua kita kena kasihkan mereka. Cuma cara kasih itu macam mana? Cara kasih berbeza-beza lah. Macam mana nak mengasihi Muslim, macam mana nak mengasihi non-Muslim. Ada cara dia. Kan mengasihi orang Islam, yang itu tentulah banyak cara dia. Mengasihi orang yang bukan Islam, kena kasih juga. Kasih juga. Selagi dia tak menentang kita dan menentang agama kita secara terang-terangan, maka kita kena bermuamalah dengan mereka sebagaimana muamalah kemanusiaan, dengan kasih sayang. Bukan tak bagi makan, tak bagi apa, tak boleh. Kan kisah yang pernah diceritakan dalam riwayat tentang Nabi Ibrahim AS yang tak makan kan, takkan makan melainkan secara berjamaah. Dia suka makan ajak orang. Dia takkan makan seorang-seorang, dia makan suka makan ramai-ramai. Jadi Nabi Ibrahim satu ketika, ya, dan rajin muliakan tetamu. Kan kita baca tafsir tu, ada 2 malaikat yang datang ke Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim dah sembelih lembu dah seekor, buat masak hanis. Kan, tapi bila hidang-hidang tak makan. Ini kenapa kan? Ada salah apa ni tak makan? Rupa-rupanya malaikat yang datang tu nak sampaikan berita, ya, kepada Nabi Ibrahim tentang kaum yang diazab dan diseksa, dan tentang berita gembira bahawa Nabi Ibrahim akan dapat anak. Di malaikat datang memang tak makan lah, malaikat mana makan. Tapi sebab dia suka memuliakan tetamu, tamu datang terus seekor lembu terus sembelih kan, masak hanif. Tapi bukan kisah itu. Kisahnya Nabi Ibrahim AS ajak, bila dah siap masak, nak ajak makan, maka dia panggil lah, ada jumpa orang tu, panggil masuk teman dia makan, ajak makan sama-sama, jamu dia makan. Maka ketika sebelum makan tu tanya, sembang, kamu daripada mana apa semua, sampailah kepada topik kamu beragama apa. Jadi bila disebutkan bahawa orang itu beragama Majusi, maknanya dia bukan agama Hanif lah, dia bukan Islam, dia agama Majusi, sembah api. Jadi bila dengar saja dia bukan daripada agama Tauhid, ya, maka Nabi Ibrahim pun kata, kalau begitu kamu tak boleh makanlah makanan aku ni. Ya, jadi minta keluarlah. Tadi ajak, tak jadi nak ajak lah, sebab kamu tidak menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Ibrahim AS. Allah tegur, Allah turunkan wahyu, sebut pada Nabi Ibrahim,
orang yang kamu halau tadi tu, yang kamu tak bagi dia makan tadi tu, dia telah mensyirikkan aku selama 40 tahun. 40 tahun selama dia hidup, dia kafir, dia syirikkan aku, kata Allah. Tapi tidak pernah ada sehari dalam hidup dia yang tidak pernah aku beri dia makan. Kerana dalam hidup dia, rezeki dia, setiap hari dia makan. Dia syirik, dalam keadaan dia syirikkan aku, kata Allah, 40 tahun tetap tidak ada sehari dalam hidup dia yang tak pernah aku bagi rezeki untuk dia makan. Tapi kamu sehari saja kamu jumpa dengan orang yang tidak menyembah aku, kata Allah, lalu kamu halang daripada dia mendapatkan rezeki dia. Nabi Ibrahim pun keluar balik, cari balik orang tadi, minta maaf, ya, aku telah ditegur oleh Tuhanku akan perbuatanku, ya, maka diajak balik makan. Jadi bila orang tu tanya kenapa kamu berbuat demikian, Nabi Ibrahim kata, aku Allah Ta'ala dah tegur, ya, selama ni 40 tahun kamu hidup syirikkan dia, tapi tak pernah sehari tiba-tiba aku nak halang kamu daripada rezeki ni. Jadi Tuhan tegur. Kalau begitu indah Tuhanmu, kata orang itu, ketahuilah bahawa sesungguhnya aku menyembah Tuhanmu Allah. Kan masuk Islam dia. Tengok akhlak tadi, akhirnya masuk Islam. Cuma kita nak bagi tahu di situ, ya, bahawa hatta dengan orang-orang yang bukan Islam, ada cara kita mengasihi mereka. Kasihi mereka dengan doa kita kepada mereka. Ya Allah, kurniakan hidayah kepada mereka, petunjuk untuk mereka menerima agama Islam, untuk mereka menerima engkau, sembah engkau sebagai Tuhan yang layak disembah. Kan kalau akhlaknya dah baik, bagus. Orang bukan Islam pun kadang-kadang banyak akhlaknya baik, tapi akidahnya lah sayang. Kan sayang akidah dia tak percaya Tuhan. Jadi kita doa lah, biar lembut hati dia, nak terima beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bawa visi Rasulullah SAW. Visi Rasulullah apa? Nak tarik sebanyak orang dapat masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Macam mana nak masukkan orang dalam syurga Allah? Orang yang mengucap La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, itu adalah ahli syurga. Jelas dalam hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang sebut la ilaha illallah, penyaksian dia percaya Allah dan percaya Nabi sebagai utusan Allah, ya, maka dia akan masuk syurga. Jadi kita dengan orang-orang yang belum lagi menerima Islam, sayangi mereka dengan kita mendoakan. Kan kalau akhlak dia dah baik, lagi bagus. Kan kalau akhlaknya masih belum baik, diperbaiki akhlaknya. Begitu juga dengan orang Islam yang jahat, yang maksiat, kita sayangi mereka dengan minta Allah Ta'ala hentikan maksiat mereka. Sebab sayang kan, takkan kita suka dengan orang Islam yang buat maksiat, takkan kita suka dengan orang Islam yang derhaka. Kita kadang-kadang, ya, lil asafi syadid, minta maaf cakap, kita bila tengok orang lain berdosa, orang lain teruk, orang lain maksiat, seakan-akan ada rasa puas hati kita kan. Kita rasa kita soleh, kita baik, kita semayang, kita tengok orang tak semayang, kita rasa macam puas hati pula. Kan? Padahal orang yang tidak semayang akhirnya ke mana tempat dia? Ke neraka. Kita tak nak benda tu. Kita tak nak Allah Ta'ala hukum mereka dengan tu. Maka kita sepatutnya, perasaan kita tu bukan puas hati. Baik aku jenis semayang. Yang macam tu memang tempah neraka lah. Jalan tak ke jalan lain lah tu kalau tak jalan neraka. Dipandang macam itu kan. Sepatutnya kita pandang dengan pandangan kesian. Kesian kalau dia berterusan macam itu dan sampai dia mati dalam keadaan macam itu, kesian. Sebab kalau Allah Ta'ala tak beri rahmat pada dia, dia akan dihukum dengan masuk dalam neraka. Sesat jalan dia ke sana. Kita tak nak macam itu. Umat Islam banyak macam itu. Ya. Sebab apa? Sebab itu bukan sunnahnya, bukan visinya, bukan manhajnya Rasulullah SAW. Manhajnya Nabi adalah nak tarik sebanyak orang, sebanyak-banyak mungkin daripada umat Nabi. Nabi gembira dengan ramainya umat Nabi duduk di bawah bendera, bawah payung Rasulullah SAW di hari akhirat kelak dan ramai-ramai masuk syurga. Itu yang Nabi nak. Bukan Nabi nak ramai masuk neraka. Tiba-tiba kita bila berhadapan dengan umat Nabi SAW yang buat dosa, yang buat maksiat, yang berdosa, kita rasa puas hati pula mereka masuk neraka. Kan kita tak mau macam tu. Maka kita sayangi mereka dengan diusahakan dakwah, ajak mereka kepada kebaikan, ajak mereka untuk tinggalkan kemaksiatan. Kan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, waktu malam-malam yang hening, kita seorang-seorang, ya Allah, kesiankan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, yang berdosa engkau ampunkan dosa dia, engkau tarik dia ke jalanmu, keinsafan kepadamu. Ya, untuk mereka orang-orang yang zalim daripada kalangan hamba-Mu, engkau hentikan kezaliman mereka supaya mereka dapat kembali menjadi orang yang adil dan masuk syurga Allah. Kan macam tu. Itu kasih sayang.
Ya, bukan makna kita tengok orang-orang yang berdosa, kita tak sayang mereka. Hatta kita tengok orang-orang kafir, mereka tak sayang. Kita tak sayang mereka. Ada cara sayangnya. Itu cara menyayangi mereka. Ya. Baik. Wabihi ilahi qala an abdata an hishamin an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat أتى النبي صلى الله عليه وسلم ناس من الأعراب فقال له رجل منهم يا رسول الله أتقبلون الصبيان فوالله ما نقبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله عز وجل نزع من قلبك الرحمة. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sekelompok Arab Badui, yakni Arab kampung ataupun Arab dusun. Mereka ni terpengaruh dengan karakter-karakter daripada kehidupan mereka. Orang Badui ni, orang kampung ni, dia bela unta. Orang yang bela unta ni biasanya dia kasar-kasar sikit. Ya, tengok Badui-Badui di padang pasir tu, itu biasa kehidupan dia duduk padang pasir, dia nomad, dia berpindah randah daripada satu tempat ke satu tempat. Ya, jadi kehidupan mereka ni kasar sikit. Mereka hidup terpengaruh dengan bi'ah, ya, dengan suasana. Berbeza dengan orang yang bela kambing. Orang yang bela kambing ni penyabar. Orang yang bela kambing, dia penyabar. Ya, sebab ragam-ragamnya macam-macam. Kan dia kena layan kambing, penyabar dia. Ya. Nak layan penyakit dia, nak layan makan dia, nak layan tempat tidur dia. Kambing bukan nak tidur mata-mata, dia kandang dia tinggi. Nak kena buatkan dia tempat tidur dia tinggi, kan. Nak dilayan, bukan main-main lah, kan. Bukan senang nak bela kambing ni. Sebab tu setiap Nabi jadi Nabi sebelumnya adalah pengembala kambing. Kan, Nabi tu bela kambing dahulu. Kenapa? Sebab kalau ragam kambing pun dia boleh sabar, maka ragam umat yang lagi teruk daripada kambing pun dia akan boleh sabar. Ya, umat Rasulullah SAW lagi macam-macam PL-nya. Dan umat Nabi bukan kecil, umat Nabi sangat besar. Nabi sambung dakwah Nabi-Nabi yang terdahulu. Nabi Musa punya umat pun Nabi dakwah lagi. Orang Nasrani masih kaum Rasulullah. Ya, orang-orang Yahudi, kaumnya Nabi Musa, itu pun masih ada di Madinah tu. Bahkan kelompok besar daripada Madinah adalah daripada orang Yahudi, yang Nabi SAW itu diutus untuk berdakwah kepada mereka. Dia bukan bangsa Arab saja. Jadi lebih luas lagi umat dakwah Rasulullah tu. Jadi memang kena seorang yang sabar. Tapi gitulah, orang Arab Badui ni dia hidup dia kasar. Tapi dalam kasar-kasar dia ada juga keutamaan atau kelebihan dia. Orangnya simple minded. Dia tak fikir jenis lurus je. Dia tak fikir payah-payah sangat macam orang lain. Tak fikir complicated. Dan dia mudah nak menyatakan apa yang ada dalam isi hati dia. Macam kita banyak complicated sikit, kan. Pusing fikir. Nak cakap pun banyak pendam. Ya, kadang-kadang satu masalah tak selesai sebab berdendam. Dia dendam ni simpan dalam hati lah. Padahal kalau dibincang elok-elok boleh selesai benda cepat. Tapi masing-masing menyimpan, hak ni simpan. Suami isteri bergaduh, kan. Bergaduh simpan dalam hati sampai lahnya meletup. Meletup minta cerai. Itu yang pergi ke mahkamah syariah. Tengok fail penceraian tu, apa sebab nak bercerai ni. Ya, pasal suami picit ubat gigi belah atas. Itu cerita betul tu kat mahkamah. Sebab penceraian, suami picit ubat gigi belah atas, jadi ubat gigi turun ke bawah. Datang isteri picit belah bawah. Dia naik balik ke atas. Jadi suami picit atas, turun balik ke bawah. Setiap hari aku ni kerja aku nak tolong picitkan ubat gigi dia. Aku fed up nak bercerai. Picit ubat gigi pun masuk jadi sebab mahkamah syariah. Sebenarnya bukan pasal ubat gigi tu sangat. Tapi ada benda yang tak dibincang. Ada benda yang dipendam. Tak diselesaikan. Maka melarat sampai benda kecil yang picit ubat gigi pun dia jadi trigger kepada hubungan yang sudah pecah. Sudah pecah. Tapi orang Badui ni dia simple. Kan sebab tu saya duduk Mesir dulu, kita tengok orang depan mata kita. Kalau nak jadi sebab bergaduh tu memang kejap je. Dia nak bercakap benda pun dia bercakap. Tak ada selindung-selindung. Kalau dia rasa marah, dia nak bergaduh, dia bergaduh. Tapi lepas selesai tu, tadi bergaduh macam nak naik parang bagai dah.
Ya, tapi kalau selesai tu 2 minit lepas dia bergaduh tadi, dia boleh duduk sama-sama minum kopi dan bergelak ketawa. Yang itu orang kita payah nak buat. Ya, pasal apa? Kita ni ada banyak dendam kan, simpan dalam hati. Jadi tengok apa orang Badui ni sebut dalam hadis Aisyah ni. Berkata seorang lelaki daripada kalangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apakah kalian mencium anak-anak kalian?" Jadi dia tengok Nabi main dengan cucu, Nabi cium budak-budak. Jadi dia pun tanpa semena-mena dia terus tanya aja, direct. Kan, sebab memang jenis dia macam tu. "Demi Allah, kami tidak pernah mencium mereka." Kita orang ada anak juga, tak ada main dengan anak-anak macam ni, duk cium-cium anak ni. Nampak dia jujur. Terlampau jujur. Cakap terus dengan Rasulullah. Dia rasa tak kena, dia rasa lain macam, maka dia cakap terus dengan Rasulullah. Cium anak. Bapak tak gentle lah macam ni. Kan? Bapak sepatutnya dia ada gap dengan anak dia. Kita beli beras. Tu saya tambah lah. Tak ada lah dalam hadis tu. Kan? Kita ketua keluarga, mana boleh tunjuk-tunjuk manja-manja macam ni dengan anak-anak. Jadi ada prinsip dia yang sebenarnya salah. Sebenarnya salah. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apakah aku berkuasa menahan sekiranya Allah Azza wa Jalla telah mencabut daripada hati kalian akan rasa kasih sayang?" Aku nak buat macam mana, kata Nabi? Nabi senyum je lah. Aku nak buat macam mana kalau dah Allah cabut daripada hati kamu rasa kasih sayang. Maknanya sepatutnya bapa kepada anak itu tanda. Bahkan ada ulama yang menetapkan mencium anak-anak hukumnya wajib. Sebenarnya sunat lah, dia tanda kasih sayang. Sebenarnya cium anak-anak ni tanda kasih sayang. Bahkan ada ulama yang kata wajib, kerana dia adalah satu tanda rahmat bagi seorang bapa kepada anak. Jadi Nabi kata, aku nak buat macam mana kalau dah Allah Ta'ala cabut daripada hati kamu akan rasa kasih sayang. Yalah, orang pada hari ni kita dapat lihat kan, macam-macam hal. Dulu orang buat jahat ni kepada orang lain, sekarang ni bapa sendiri kepada anak pun macam-macam hal. Kan, yang dengan anak perempuan sumbang mahram, macam mana dia boleh buat macam tu pada anak dia? Dia boleh lepaskan syahwat dia pada anak, boleh rogol anak sendiri sampai mengandung. Kan, anak tu lahir pula confuse dia, ni bapa aku ke atuk aku? Kan jadi macam tu, habis rosak nasab rosak habis. Kenapa jadi begitu? Kerana hilangnya sifat rahmat daripada seorang ayah tadi. Ayah yang sepatutnya nampak anak dia sebagai tempat untuk dia salurkan pendidikan, kasih sayang, dibesarkan dengan baik sampai diserahkan dia kepada suami yang halal untuk dia. Maknanya sebagaimana dia menikmati isteri dia dengan akad nikah, diserahkan oleh pak mentua dia kepada dia, begitulah dia ada anak perempuan, dia bela, jaga, tarbiyah, didik elok-elok, yang sampai akhirnya dia serahkan kepada menantu dia pula untuk jaga anak dia, dan yang akhirnya nanti akan terbina keluarga yang baik daripada situ. Anak perempuan dia tadi tu akan jadi mak pula. Kan, akan jadi mak pula, yang mana dia akan didik pula lagi anak bawah dia. Kalau berterusan macam tu, itulah keluarga yang baik, masyarakat Islam yang baik. Tapi rosaknya nasab sekarang, ayah-ayah sudah banyak yang maknanya tidak ada lagi kasihnya kepada anak-anaknya. Ibu-ibu macam tu juga. Kan, sekarang ni zaman kita, akhir zaman ni kita duk risau kan, ada anak-anak perempuan, merata-rata dah anak-anak perempuan kan, jadi kita risaukan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memelihara kita dan ahli keluarga kita daripada perkara-perkara yang tidak diingini. Maka di dalam hadis ini Nabi sebut, aku nak buat macam mana kalau Allah Ta'ala dah cabut rahmat, kasih sayang daripada diri kamu, maka kita harapkan dikekalkan sifat rahmat itu dalam diri kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'la wa a'lam wa azza wa jal. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan kita bahagian daripada Lailatul Qadar untuk kita beribadah di dalamnya dalam 10 akhir daripada Ramadan ini, dan diterima amal ibadah kita dan diganjarkan dengan ganjaran pahala, dan paling besar dikurniakan keampunan oleh Allah Ta'ala akan dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.